Ada satu hadis kata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahawa datang seorang lelaki berjumpa dengan Nabi. Qala rajulun ya Rasulullah, ayil hijrati afdal? Apakah hijrah destinasi yang terbaik ya Rasulullah? Apa Nabi jawab? Antahjura ma kariha rabbuka azza wa jalla. Seutama-utama hijrah adalah engkau meninggalkan apa yang Tuhan tidak suka. To emigrate away from that which Allah disapproves. Lari daripada benda yang Tuhan tak suka. To leave what Allah dislikes. Tinggalkan apa saja yang Tuhan tidak suka. Yang ini yang dipanggil hijrah rohani. Maka tuan-tuan, kalau orang tanya apa hijrah first class nombor 1, kalau hadis riwayat An-Nasa'i kata Abdullah bin Amr, memang meninggalkan benda tak molek kepada benda molek dari sudut kerohanian. Maka hijrah kita kalau nak menuju rohani kita kepada Allah, ini memerlukan perjuangan. Kalau orang tanya awak punya destinasi hijrah ke mana? Kita pun sebut destinasi hijrah saya, dia punya last destinasinya adalah redha Allah. Baik, kalau destinasinya adalah redha Allah, awak nak pergi ke destinasi itu pakai apa? Sebab kita nak sampai pada destinasi, kena ada route dia, kena ada jalan dia. Apa jalan yang kita nak gunakan? Contoh tuan-tuan, kita nak ke Kuantan. Malam ni contoh nak ke Kuantan. Tuan-tuan untuk nak ke Kuantan, tuan-tuan kena plan. Nak ikut jalan mana? Kalau hujung tahun lagilah kena plan elok-elok sebab kadang banjir di highway. Nak kena kaji sama ada nak ikut Lekas ke, nak keluar Muazzam ke, nak keluar ikut Benta ke, nak ikut Kota Baru, nak kena plan. Jadi kita yang nak menuju destinasi redha Allah, apa jalan nak guna? Saya tak guna jalan Ustaz, saya biarlah angin tiup ke mana. Ini orang tak ada planning. Kita nak menuju Allah, you mesti ada jalan. Maka jalan ini yang kita panggil tarikat. Itu asalnya tarikat, tarik maknanya jalan. Maknanya method kita, sistem yang kita gunakan. Jalan raya yang kita gunakan untuk sampai pada destinasi. Dia tarikat ini, dia macam kita guna Waze. Kita dah ada destinasi kita Ampang Point contohnya. Dan kita dah nampak dah Ampang Point. Tapi kita memerlukan juga petunjuk daripada Haji Wazi ni, Waze ni. Nak tunjuk mana jam, mana ada roadblock, mana ada aksiden yang kita tak boleh jangka. Jadi Haji Wazi ni, dia boleh ngabur ke kita. Itu tujuan dia. Bukan nak kata you tak tahu pergi Ampang Point, you tahu. Tapi you kena ada satu guide. Maka kita nak menuju pada Allah, you mesti ada satu sistem nak sampai kepada Allah. Ini dipanggil sebagai tarikat. Cuma masalahnya sekarang kita macam ada satu kebencian kepada tarikat. Ini masalah mungkin kerana kita tak berapa memahami lagi. Tarikat ni jalan saja. Dia banyak ada tarikat Idrisiyah, Qadiriyah, Khalwatiyah, Naqsyabandiyah, ada Rifa'iyah, ada Qadiriyah, Naqsyabandiyah pula lagi, ada Samaniyah, ada Siddiqiyah, Syaziliyah, Syatariyah, Tijaniyah, banyaklah yah yang lain, dia ada banyak. Dia punya cara itu. Mungkin tuan-tuan kata, saya tak pakai yah ni Ustaz, cara tuan-tuan juga adalah tarikat. Iaitu mengikut cara Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali pun tarikat juga. Kan kita selalu dengar ceramah, Imam Ghazali mengatakan, ciri orang sombong ada 3. Itu cara Imam Ghazali. Mesti ada jalan. Saya dari Kuantan nak ke Masjid Sentosa Teras Jernang ini pun kita kaji jalan. Walaupun dalam kepala kita dah tahu, oh ini Masjid Sentosa, dah pernah sampai masa proses pembinaan dia. Tapi untuk nak sampai, saya kena pilih tarikat mana yang boleh menyampaikan saya ke masjid ini dengan cepat, selamat dan selesa. Jalan ada banyak. Saya boleh pilih daripada Kuantan nak ke Teras Jernang, jalan kaki boleh, tarikat juga, tarikat jalan kaki namanya. Jarak 283 km tapi 58 jam baru sampai. 58 jam. Sampai atau tidak ke Teras Jernang, sampai dari Kuantan. Tapi 58 jam. Maka saya memilih tarikat yang paling mudah, tarikat namanya tarikat Al-Keretaiyah. Pakai kereta.
Pakai kereta 287 km, dia lebih sedikit lah daripada jalan kaki jaraknya. Tapi hanyalah 4 jam 7 minit saja. 4 jam 7 minit sampai ke sini. Boleh buat 2 jam bawa macam orang gila lah jadinya. Tak boleh. 4 jam tu selesa lah, berhenti-berhenti apa semua. Ada juga tarikat yang lain, tarikat Bah Express. Ada. Tarikat Bah Express, tarikat mana lagi? Tarikat guna teksi pun ada. Grab tak tahulah boleh cross border ke tidak. Ada tarikat-tarikat yang lain. Kalau saya memilih menggunakan bas ekspres, jaraknya lebih kurang itu juga. Tetapi saya banyak kena berhenti. Daripada Kuantan Central, saya kena terminal Kuantan Central, saya kena pergi ke Kajang Bus Terminal. Daripada Kajang Bus Terminal, saya kena pergi terminal Reko. Dari Reko, AJK. Banyak cerita lah. Tapi sampai tidak? Sampai. Maka kita nak menuju mana-mana destinasi, kena cari tarikat yang sesuai. Sekarang ni ramai orang, dia nak belajar tarikat, bagus, kita galakkan. Tapi jangan salah pilih guru. Esok awak bukan masuk tarikat, tarik dan ikat. Agak ketat serban je lebih, ilmu tak ada, semayang tak, jemaat tak pergi, khalwat je kira. Tak betul, tak betul. Baik itu Nabi pesan, la tajlisu inda kulli alimin illa alimu yad'ukum minal khams ilal khams. Mu jangan berguru dengan orang kalau dia tak boleh ubah kamu dari 5 perkara kepada 5 perkara. Minasyakki ilal yakin. Pertama, guru tu boleh mengajar kamu daripada syak menjadi yakin. Contoh dulu kita yakin Allah itu wujud. Bila dah belajar dengan dia, kau tak yakin pula Tuhan tu wujud. Allah wajib baginya ada, mustahilnya baginya tiada. Kita pun pening. Ada ke tak ada Tuhan ni? Lala mu Tuhan, sudah aku pula dah Tuhan. Jadi bengong kita, tinggalkan. Apa saja guru yang membengongkan kita, tinggalkan. Guru sifat dia memahamkan. Itu kerja cikgu, bukan membengongkan lagi. Yang kedua, minal kibri ila tawadhu. Guru yang baik, dia mesti daripada kita sombong, jadi orang tawadhu. Tapi kalau sejak mengaji dengan dia, nak berdebat je dengan orang live Facebook, apa tak betul ya. Guru awak something wrong. Macam mana anak murid tak jadi tawaduk? Yang ketiga, wa minal adawah ilal nasafah. Daripada bermusuh kepada berkawan dengan orang. Ini guru yang bagus. Yang keempat, wa minal riya ilal ikhlas. Daripada nak nunjuk kepada ikhlas kepada Allah. Dan yang kelima, wa minal rubah ilal zuhdi. Daripada tamak dunia kepada zuhud kepada dunia. Ini guru yang bagus. Ini hadis riwayat Abu Nuaim daripada Jabir radhiyallahu anhu. Sebab itu, yang pertama kalau kita nak sampai kepada Allah, kita kena tahu jalan dia. Tak ada orang yang boleh kata, saya tak payah tarikat Ustaz, saya sampai. Awak cakap gitu pun awak guna tarikat juga. Itu salah satu jalan. Yang kedua, hakikat. Hakikat ni selalu orang kita selepas tarikat, hakikat. Hakikat ini, dia bukan ilmu tuan-tuan boleh berjalan atas angin. Tak. Dia bukan tuan-tuan tak payah tuan minyak motor, jampi-jampi tiup motor berjalan. Tak. Ilmu hakikat ni dia ada 2 kajian. Pertama, kita nak kaji soal rasa hati yang dipanggil zuk ataupun syu'ur. Kita mengkaji sifat-sifat. Pertama, sifat mahmudah. Kita belajar mengenal apa itu ikhlas, cinta Allah, rasa kehebatan Allah, rasa gerun dengan neraka, rasa sentiasa berdosa, sentiasa rasa malu, sentiasa rasa diawasi, rasa pelukan kasih sayang Allah, rasa simpati melihat kesusahan orang, sentiasa rendah diri, yakin bantuan Allah, tawakal dalam hidup. Ini semua hakikat. Ilmu yang dirasa, tak dapat di mana-mana. Ataupun kita dalam hakikat ini, kita belajar mazmumah. Belajar mengenal perangai-perangai buruk. Contohnya riya, ujub, sombong, pemarah, hasad dengki, dendam kesumat, tamak, bakhil, penakut, buruk sangka dan macam-macam lagi. Ini yang kita kaji dalam ilmu hakikat. Kemudian kita mengkaji sifat-sifat nafsu. Kenal nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah dan bagai-bagai lagi. Cuma ingat, dalam kita nak menuju Allah, dalam kita nak mencari tarikat ataupun sebarang hakikat dan sebagainya lagi,
Ingat pesanan Imam Malik rahimahullah. Kata Imam Malik, man tafaqqaha walam yatasawwafa faqad tafassaqa. Wa man tasawwafa walam yatafaqqaha faqad tazandaqa. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Ini kata dia. Siapa yang bersyariat tanpa tasawuf, maka dia jadi fasik. Saya akan terangkan. Dia hanya fiqh, tak ada tasawuf, dia jadi fasik. Siapa yang hanya bertasawuf tanpa fiqh, dia jadi zindik. Apa artinya? Orang berfiqh tanpa tasawuf ini, dia jadi tak sempurna. Imam Malik hukumkan sebagai fasik. Kalau mati, dia tak bertaubat, masuk neraka. Tapi tidak kekal. Contohnya, dia alim, rajin beramal. Tapi riak, ujub, gila glamour, gila penghormatan, gila dikenang-kenang namanya, sombong, tamak, bakhil, pemarah, dendam, dengki, cinta dunia. Tak ada guna lah. Dia alim, dia rajin beramal, tapi hatinya penuh dengan benda-benda yang tadi. Dan siapa yang bertasawuf tanpa fiqh, Imam Malik hukumkan sebagai zindik. Orang yang boleh jadi kafir tanpa sedar. Kalau mati tak bertaubat, masuk neraka. Maknanya, dia sangat jaga hati daripada hasad, dengki, dendam, pemarah dan macam-macam. Tapi tak semayang. Memang baik, tapi tak semayang. Dulu masa saya duduk di bahagian penyelidikan di Jabatan Agama, sebelum dihantar pergi ke masjid negeri, penyelidikan ni dia jaga ajaran sesat. Macam-macam lah ajaran sesat kita jaga. Tuan-tuan, kalau ajaran sesat ni, kalau kita dengar dia punya tok guru cerita, rasa nak ikut rasanya. Macam munasabah dia punya hujah-hujah. Lepas tu tuan-tuan kena elok-elok lah. Ada seorang tu dia kata, ustaz-ustaz ni sak belakang, dia kata. Apa sesat pula? Ni semayan ni semua bukan sembah Allah, sembah jam. Apa sembah jam? Orang tengok jam, masuk isyak dah lagi. Masuk subuh dah lagi. Allah ni dia tidak bermasa, tidak bertempat. Dia macam 7-Eleven. Bila-bila masa boleh sembah. Tak tunggu jam. Kalau kita tak ada ilmu, macam munasabah dia punya cakap. Rasa munasabah. Tapi tuan-tuan jangan ikut. Benda-benda gitu. Banyak saya nak ceritakan, tapi saya ingat kita break dulu seketika untuk memberi laluan kepada laungan azan isyak yang akan berkumandang sebentar lagi. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini. Iklan. Mengaja.